Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Okey. Kita baru selesai cerita pasal ikhlas, pasal lawan dia, masalah yang timbul dalam bab ikhlas ni isu riak. Okey. Isu riak dan apa hukuman bagi orang yang riak, dan kemudian tajuk yang agak panas dalam bab agama ni juga isu keikhlasan, iaitu talabud dunya biddin, cari dunia guna agama. So ayat zaman sekarang dia penunggang. Okey, dia bukan tunggang motor dia bukan tunggang apa ni, barang-barang lain ke apa ke, naik tunggang kuda ke tunggang apa, dia tunggang agama, penunggang agama. Jadi itu istilah yang kita pakai sekarang ni merujuk pada orang yang guna agama untuk kepentingan diri. Okey, adakah perkara ni perkara baru? Tak. Okey, maka dia dah berlaku daripada dahulu lagi. Malah dia berlaku daripada dalam agama-agama terdahulu. Okey, dan sampai sekarang Allah uji hampir setiap agama tu ada masalah ni. Hampir setiap agama ada masalah ni, dan dia juga jadi ujian dalam agama Islam. Okey. Kenapa? Kerana Allah jadikan kadang-kadang dengan agama ni akan ada orang-orang yang dia macam bila bab agama je dia terus tunduk, sami'na wa ata'na. Okey, minta duit bagi. Okey, minta anak pun bagi. Okey, sebab apa? Sebab dia rasa sekarang ni dia tak ada benda yang dia boleh nak, dia sendiri tak boleh nak jadi baik sangat. Jadi dia gunakan perantara tokoh ataupun tok guru dia yang baik tu untuk dia berkhidmat dan berikan segalanya pada guru tersebut supaya dia dapat sesuatu. Okey, dan kita perasan rupanya dia dimanipulasi, menjadi bahan digunakan, okey, oleh orang-orang yang tak bertanggungjawab ni. Okey. Jadi kita saya sebut kat sini, saya terus baca. Ad-dinu a'azzu min an yudannasa biwahalid dunya. Agama ni jauh atau terlalu mulia lah untuk dikotorkan dengan wahalid dunya, dengan kotoran duniawi. Wahal ni lumpur. Wahal ni asalnya lumpur. Jadi maknanya apa yang bersifat apa ni, perhiasan, keseronokan, kelengkapan dunia ni macam wahal, macam lumpur. Jadi agama ni sebenarnya terlalu mulia, terlalu mahal, okey, untuk dikotori, okey, oleh dunia ni. Wa amalul birri la yakumu ala suqihi illa bil ikhlas. Dan amalan kebaikan apa pun tak akan teguh dan kukuh kecuali dengan keikhlasan. Okey, kecuali dengan keikhlasan. Dengan keikhlasan sahaja baru amalan itu akan diterima. Okey. Wa man sarafa a'mal al-akhirati limaqsidin dunyawiyyin. Siapa yang palingkan amalan-amalan akhirat ni, amalan yang tujuan asalnya untuk akhirat, okey, solat ke, sedekah ke, buat baik dengan orang tua ke, buat baik dengan jiran ke, okey, tapi untuk tujuan duniawi, okey, uqiba bihi, maka dia akan dihukum mendapat apa yang dia cari, tapi tak dapat apa yang sepatutnya dia peroleh. Okey, the best dia macam best, tak tahu nak cakap sesuai ke tak cakap best. Diorang dapat apa diorang nak. Diorang gunakan agama contohnya untuk dapat duit. Dapat. Okey, diorang guna agama untuk dapat populariti. Dapat.
dapat pengikut, lagi dapat. Okey, ukibabihi. Tapi yang sepatutnya diorang dapat iaitu keredaan Allah, ganjaran dan seumpama tak ada. Nabi SAW menyebutkan satu hadis, man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullah. Siapa yang cari ilmu yang sepatutnya untuk Allah, untuk mencari keredaan Allah, la yata'allamuhu illa liyusiba bihi arada binad dunya. Yang mana dia belajar tu, dia cari ilmu tu sebab nak dapat bahagian daripada dunia ni. Dia tuntut ilmu, dia cari supaya dia dapat kedudukan tertentu. Dia dipanggil tok guru, ustaz. Orang puja, orang puji, orang cari. Lepas tu banyaklah jemputan. Banyak jemputan, banyaklah masuk. Banyak masuk, boleh beli itu ini. Okey, dan mula rasa macam tak cukup ni. Kalau jemputan-jemputan yang bagi setakat berapa je, tak jadi dah. Kita dah naik level. Okey, hanya jemputan yang 1K ke atas sahaja yang diterima. Sebab dia akan mula rasa dia ada peringkat-peringkat. Dia macam jawatan-jawatan kerajaan. Okey, mula daripada DS ke apa ke, lepas tu naik jawatan. Lepas tu kita tak terasa lah kan, kalau nak dijemput jadi VIP untuk program yang kecil, tak terasa dah. Okey, so kita mula rasa naik kategori-kategori seterusnya. Okey, dah mula rasa macam tak dipanggil ustaz tu macam tak patut. Aku kena panggil ustaz. Okey, salah poster ni, tak ada nama ustaz ni. Salah ni kain rentang tu tak ada nama Al-Madini, Al-Madani, apa lagi? Tak ada nama Al-Musnid. Okey, tak ada TG, Tuan Guru. Okey, kalau saya punya poster-poster kadang-kadang ada surah-surah tu dia letak AF. Ni saya dah sebut dah tu kan, Al-Fadil. Kena letak. So sampaikan ada AJK surau ni, dia takut kalau tak letak, sebab dia dah rasa pengalaman kena marah. Bila ada ustaz-ustaz ni cakap, kenapa tak letak nama doktor ni? Jadi bila Nabi cakap, bila orang-orang ni mula cari ilmu dan tujuan dia mula untuk tujuan-tujuan yang lain. Sebab tapi ingat tujuan-tujuan ni benda yang niat dalaman kan. Maknanya apa? Kita tak boleh nak ukur lah satu-satu ni. Jadi takkan setiap seorang ni tiba-tiba cakap, sebab boleh jadi ada yang kes kena letak doktor tu sebab apa? Sebab majikan dia tengah periksa dia punya dia punya prestasi. Okey, dia kat luar dia menyumbang pada masyarakat ke tak? Jadi dia nampak lah dia buat carian ke apa, dia cari doktor sekian-sekian. Kadang-kadang memang perlu pun letak doktor. Betul. Jadi macam ni kita nak tahu yang ni ikhlas, ini tak ikhlas? Tak tahu. Maknanya apa? Serah pada Tuhan. Okey, poin perbincangan kita adalah nak muhasabah diri. Jadi saya bayangkan diri saya, maknanya kita masing-masing bayangkan diri kita pada kedudukan-kedudukan ini. Maknanya cari ilmu untuk apa? Cari ilmu untuk apa? Jadi dalam kes ni, Nabi cakap, bila dia nak cari ilmu dan nak dapatkan bahagian daripada dunia, lam yajid arfal jannati yaumal qiyamah. Dia tak dapat bau syurga pun di hari kiamat. Bau pun tak dapat. Masuk apatah lagi. Padahal cari ilmu. Syekh Sabun sebut kat sini, wal amalus salih wa in kana kathiran. Amal soleh ni walaupun banyak, ngaji banyak lah, ceramah banyak, tolong orang, tahu pun macam-macam, tapi ma'afasadin niyati, tapi niat rosak. Rupanya nak menunjuk-nunjuk, rupanya nak sebab-sebab lain lah. Tak ada satu pun kerana Allah. Yuridu sahibahu al-mahalik.
membawa orangnya ke dalam kehancuran. Faqad akhbarallahu 'anil munafiqina, Allah cerita pasal orang munafik dalam Quran, annahum yusalluna wa yunfikuna wa yaqatilun. Diorang ni pun solat, diorang infak, diorang berperang. Wa akhbara Nabi anhum annahum yatluna kitab Allah, malah Nabi cerita diorang mengaji. Kadang-kadang macam orang munafik lagi bagus daripada sebagai orang Islam. Ada orang Islam malah mengaji. Munafik lagi bagus. Maksudnya dah ada diorang mengaji. Nabi cakap apa? Wa mathalul munafiqi alladhi yaqra'ul Quran karraihanah. Perumpamaan orang munafik yang mengaji, baca Quran macam raihanah. Okey, buah daun raihanah tu rihuha tayyib, bau wangi. Wa ta'muha murrun, tapi rasa dia pahit. Walakin li faqdi sidqin fi ikhlasihim, tapi masalah dia orang apa? Mereka tak ikhlas. Kata Allah bagi tahu, innal munafiqina fid darki li asfali minan nar wa lan tajid lahum nasira. Orang-orang munafik tu berada di peringkat tingkat yang paling rendah, okey, di dalam neraka, dan kau tak akan dapati adanya pembantu yang akan membantu mereka. Wa awwalu man tusa'ara bihimun nar, dan kita dah baca ke sebelum ni kes orang-orang yang antara yang terawal yang dicampak dalam api neraka. Siapa? Orang yang berjihad. Okey, orang yang baca Quran, ajarkan agama, orang yang bersedekah. Alladzina lam takun a'maluhum khalisatan lillah, yang mana amalan mereka tak satu pun buat kerana Allah. Malah diorang boleh sebut lagi depan Tuhan, cakap saya ikhlas buat semua benda ni, saya buat kerana Engkau wahai Tuhan. Waliyadzubillah. Allah cakap ada orang direct yang kau tipu. Wa inna ma fa'alu dhalika liyuqal, buat semua benda tu sebab apa? Sebab nak orang panggil dia dengan nama-nama tertentu. Fulanun qari' atau fulanun alim. Dia ni alim lah, dia ni qari' Quran. Okey. Fulanun jari', dia ni berani ya. Fulanun mutasaddiq, dia ni pemurah lah, suka bersedekah. Jadi Syekh sambung pesan bagi tahu dengan mudah dan ringkas, fa bataghi bi qaulika wa fi'lika ma indallah. Cari keredaan Allah dengan kata-kata dan perbuatanmu, fa innahu yabqa. Okey, kerana apa yang Allah sediakan itu yang kekal. Wa ma siwahu yafna, apa-apa yang selain Allah yang ada kat dunia ni semuanya akan sirna, semuanya fana. Fana makna akan habis. Wa idza amila al-'abdu 'amalan adhara minhu qasdal khair wa niyatu fi dhalika tahsilu maqsadin dunyawiyyin atau maqsidin dunyawiyyin. Bila seorang hamba tu melakukan apa-apa amalan, tapi dia zahirkan, dia tunjuk kat luar apa? Dia tunjuk, saya buat baik ni, saya tak ada niat lain, saya nak tolong kita semua orang Islam ni. Okay, saya nak pastikan semua anak-anak kita yang terdidik. Saya nak. Dia zahirkan kebaikan, tapi niat dalaman adalah untuk nak capai tujuan-tujuan duniawi. Okay, buat projek-projek keagamaan ke apa semacam. Okey, tujuannya supaya apa? Supaya orang akan banyak menyumbang, orang akan banyak infak, supaya 30% boleh masuk akaun dia. Okey, dan digunakan istilah, maknanya saya ambil atau digunakan istilah saya ni apa ni, yang menguruskan sumbangan dan seumpamanya. Fahadha darbun minan nifaqil amali, dan ini antara contoh nifaq amali. Ibn Rajab menyebutkan wa min a'zami khisalin nifaqil amali, antara tanda bukti ketara nifaq amali, ayyamal al-insanu amalan, dilakukan usaha-usaha kebaikan, wa yudhira annahu qasada bihi al-khair, dan dia zahirkan dia niat baik. Okey, orang-orang kes macam ni dia kena sebut dia niat baik. Dia kena sebut, dia akan sebut.
Okay, tujuan saya nak buat ni untuk anak didik kita, untuk anak bangsa. Okay, kena highlightkan dia nak buat untuk Melayu, untuk Islam, untuk sekian. Dia kena sebut. Dan dia kena ulang banyak kali. Okay, sebab itu saja-saja buat orang percaya. Sebab asalnya kebaikan apa-apa pun perlu nak disebut ke tujuan? Tak perlu. Buat je. Tapi kalau nak raih perhatian, kena cerita. Sebab kita nak kena yakinkan orang, terutama dalam bab nak, apa orang istilahnya, nak melobi. Okay? Kan sikit-sikit kita ni banyak proses lobi-lobi kan. Kat Johor dah lepas, Negeri Sembilan dah lepas, sikit lagi Melaka, semua ni tengah melobi kan ni. Jadi antara cara mudah nak bagi orang simpati dengan bagi tahu, saya ni ikhlas, saya nak tolong. Okay. Wa inna ma amilahu liyatawassala bihi ila gharadin lahu sayyi'. Tapi dia buat benda tu sebenarnya untuk capai matlamat yang jahat dan buruk. Fayatimmu lahu dhalika, dan dia usahakan wa yatawassalu bihadhil khadi'ati ila gharadih. Dengan penipuan itu dia dapat apa yang dia cari. Wa yafrahu bimakri wa khida'ihi. Lagi best, dia seronok dapat matlamat dia, dapat kelebihan, dapat hasil kerana berjaya menipu, kerana berjaya membohongi, kerana berjaya memperdaya orang. Okay, supaya orang bagi kepada dia apa yang dia nak. Dan lepas tu dia akan buatlah kebaikan-kebaikan juga. Kena buat jugalah. Okay, dalam keadaan yang lain telan untuk kepentingan sendiri. Okay. Wa hamdin nasi lahu ala ma azhara. Dia dapat juga pujian semua orang sebab dia zahirkan kebaikan-kebaikan yang dia buat. Wa tawassala bihi ila gharadihi sayyi alladhi abtanahu. Dan dalam masa yang sama dia tetap dapat matlamat buruk yang dia sembunyikan. Wa hadza qad hakahu Allahu fil Qur'ani 'anil munafiqin wal yahud. Dan inilah yang Allah cerita dalam Quran pasal orang munafik dengan pasal Yahudi. Okey, dua-dua pun guna agama. Wa akbahu min hadha, lagi teruk lagi siapa? Man ahabbal madha bima lam yaf'al. Dia suka pula, suka dipuji dengan benda yang dia tak buat. Okey, dia tak buat apa-apa kebaikan pun, lepas tu dia minta orang puji dia. Fahuwa mutawa'adun bin nar. Yang ini pula siap Allah ancam dengan neraka. Ayat surah Ali Imran ayat 188. Allah sebut, la tahsabanna alladhina yafrahuna bima atau wa yuhibbuna ayyuhmadu bima lam yaf'alu. Jangan engkau wahai Muhammad sangka. Jangan kau sangka orang-orang yang bergembira dengan apa yang diorang bagi dan suka nak dipuji dengan apa yang diorang tak buat. Okey, surah Ali Imran ayat 188 tadi. Allah cakap kepada Nabi, jangan kau ingat orang ni buat dua perangai. Apa perangai diorang? Gembira dengan apa yang diorang dah bagi, suka nak dipuji dengan apa yang diorang tak buat. Fala tahsabannahum bimafazati minal azab. Jangan kau sangka diorang ni selamat daripada azab. Walahum azabun alim. Mereka itu sebenarnya dapat azab yang pedih. Ayat ni turun pasal geng-geng Yahudi. Kita tahu lepas hijrah, bila Nabi hijrah, Nabi ada seronok sikit. Sebab apa? Sebab ada golongan ahli kitab dekat Madinah. Kenapa Nabi seronok bila ada ahli kitab kat Madinah? Sebab ahli kitab, ada kitab-kitab yang disampaikan daripada Nabi-Nabi terdahulu yang merupakan saudara kepada Nabi Muhammad. Para Nabi adik-beradik. Okey. Jadi Nabi Muhammad suka nak dapat informasi daripada geng-geng Yahudi dan Kristian pasal Nabi Isa, pasal Musa. Ada masa-masa Nabi tanya diorang. Ni awal-awal selepas hijrah, sebelum Allah start turunkan ayat-ayat kecam Bani Israel. Okey, dekat surah Al-Baqarah dan lain-lain. Jadi bila diorang ditanya, Nabi pergi tanya geng-geng Yahudi,
Okey, geng Nasrani, Nabi tanya kat diorang. Nabi tanya diorang dan diorang jawab kat Nabi benda yang yang sebenarnya tak betul. Okey, tapi diorang tunjuk-tunjuk kat semua orang, cakap, nampak tak? Nabi korang tu duk tanya kita orang tau. Dia orang macam berbangga sekarang ni sebab dia orang tak nak ikut Muhammad. Dia orang tak nak ikut Nabi Muhammad. Jadi dia orang tetap rasa macam dia orang masih valid, dia orang masih sah. Sebab apa? Sebab Nabi Muhammad duk tanya dia orang. Tapi dia orang bila Nabi Muhammad tanya apa-apa, dia orang sembunyikan maklumat yang betul. Dia orang cerita apa yang dia orang nak cerita je. Okey, dia orang cerita apa dia orang nak cerita dalam keadaan yang dia orang bagi tak betul, dan dia orang juga tak tahu cerita sepenuhnya. Jadi macam tak bagi apa-apalah. Sebab tu Allah kecam pada dia orang. Okey, bergembira dengan apa yang dia orang bagi. Ya farah kat sini juga boleh bermaksud sombong dan angkuh dengan apa dia orang bagi, dalam keadaan dia orang bagi tu sikit sangat, macam tak tahu apa pun. Lepas tu suka minta dipuji. Kita orang dah bagi banyak benda kat Muhammad ni, korang tak rasa apa-apa ke? Okey, minta dipuji dengan apa yang diorang tak buat. Jadi Allah turunkan ayat ni mengecam perbuatan mereka. Kenapa? Sebab diorang ni macam tak ikhlas pun sebenarnya nak bagi kebaikan tu, nak cerita apa-apa yang diorang nak cerita pada Nabi Muhammad. Okey, dalam keadaan apa yang diorang bagi tu sebenarnya tak ada apa-apa nilai pun. Okey, sebab tu Allah kecam mereka dalam ayat surah Ali Imran ayat 188 ni. Hakikatnya mereka tetap mendapat azab. Okey, jadi selesai isu mencari dunia dengan menggunakan agama. Okey, jadi saya ceritakan hakikat agama ini sangat mulia untuk dikotorkan dengan lumpur dunia, kotoran dunia. Okey, dan siapa-siapa yang cuba cari ilmu contohnya, okey, tapi dengan tujuan-tujuan dunia, maka dia tak akan dapat bau, dia tak akan dapat cium bau syurga. Okey, apa-apa amal soleh kalau rosak niat, maka dia akan bawa pada kehancuran. Dan itulah yang Allah cerita pasal orang munafik. Okey, dalam keadaan dia orang buat macam-macam kebaikan, tapi kerana rosaknya niat mereka, maka ia tak ada nilai. Okey, dan kita dah baca juga hadis tentang tiga orang yang bagus-bagus belaka, tapi Allah tak iktiraf kerana mereka bohong tentang niat. Okey, yang mana tujuan mereka sebenarnya untuk nak dipanggil dengan gelaran-gelaran tertentu. Okey, jadi kalau pergi zahirkan niat yang baik tapi niat sebenarnya adalah niat yang buruk, maka dia tetap akan hancur. Okey, dan kita boleh terus pergi kepada topik seterusnya, iaitu tawakal. Okey, masuk cerita tawakal. Boleh ke tak ni? Letih, ramai letih. Lapar mungkin ya juga. Boleh lagi ke? Nak habis awal boleh. Cuma isyak tak boleh awal lah. Okey, so bab tawakal pula. Masuk bab tawakal. Okey, saya terus memulakan bab tawakal ni nak cerita tentang kedudukan tawakal. Manzilatut tawakkuli. Bahasa Arab disebut tawakul, sebenarnya kita sebut tawakal lah. Okey, so hospital pun nama dia tawakal juga kan. Hospital tawakal. Okey, so saya sebut kat sini at-tawakkulu manzilatun aliyatun min manazilid din. Tawakkul ni satu kedudukan yang tinggi dalam agama. Qaranahu Allah bil ibadati, yang Allah dampingkan kedudukan dia dengan pengabdian. Tawakal Allah letakkan hampir sama dengan nilai yang pengabdian. Okey, fa'budhu wa tawakkal alaih. Abdikan diri kepada Allah dan bertawakallah kepadanya. Okey, tawakal dengan erti kata bergantunglah sepenuhnya kepada Allah. Serahkan hakikat, akibat, penghasilan, keputusan kepada Allah. Okey, dalam keadaan kita berusaha apa yang kita mampu, sebab Allah memang tak masuk tawakal duduk saja kan. Jadi kita memang dalam hidup pun duk cari rezeki. Okey, tak adalah ada orang duduk saja lepas tu aku tawakal pada Allah. Pagi sampai petang tidur, lepas tu tawakal. Okey, dia tak jadi tawakal lah.
Kita pun tahu kita kena pergi kerja, kita pun tahu kita kena buka kedai, kita pun tahu kita kena kena drive, kena dengar apa yang bos cakap, lepas tu buat kerja yang disuruh, barulah dapat gaji hujung bulan. Okey. Tapi yang sekarang tawakal dia dekat mana? Tawakal dia pada kemampuan kita untuk serah pada Allah sama ada kita dapat laksanakan kerja. Kita serah pada Allah sama ada di hujung bulan nanti masuk dia tepat pada tarikh tu atau tarikh lain. Okey. Kita serah pada Allah sama ada kita akan kekal sihat dapat buat kerja atau Allah uji dengan penyakit dan seumpamanya. Serahkan pada Allah. Bila kita dah usaha, apa hasilnya? Okey, jualan laris ke tak laris, pelanggan datang ke tak, okey, dia orang faham ke tak, okey, duit tu masuk ke tak dalam akaun, okey, maka itu semua kita serahkan pada Allah. Terutama pada perkara-perkara yang kita tahu kita tak boleh kawal. Okey, kita tak boleh kawal semua benda. Okey, jadi kita tawakal. Kita serahkan. Bila kita pergi kerja, apa jadi kat rumah dengan isteri, apa jadi anak dengan sekolah, serah pada Allah. Okey, kita dah usaha habis baik dah. Okey, bagi tahu cikgu apa sekian-sekian, bagi tahu ustaznya sekian-sekian. Okey, bagi tahu isteri kat rumah buat sekian-sekian. Okey, kita dah sediakan rumah, kita dah pastikan bil berbayar ke apa semacam. Okey, tapi kalau dah tiba-tiba ada lita pintas nak terbakarlah. Okey, kalau dah tiba-tiba belah sana banjir dan sistem saliran air semua kita terganggu, tak ada air lah. Sebab bukan semua benda kita boleh kawal. Jadi kita serahkan urusan pada Allah. Wa ja'alahu sababan linaili mahabbati. Dan Allah jadikan tawakal itu sebab untuk capai rahmat, mahabbah, kasih Allah. Okey, pertama tadi apa? Allah dampingkan pengabdian dengan tawakal, kedudukan yang sangat tinggi. Pengabdian dengan tawakal pada kedudukan yang sama. Dan Allah jadikan tawakal sebagai sebab untuk dapat cinta Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah sukakan hamba-hamba yang tawakal. Hamba-hamba yang menyerahkan akibat, keputusan, hasil dan seumpamanya kepada Allah. Fit tawakkuli ridha ar-rahmani. Dengan tawakal dapat ridha Tuhan. Wa mana'atun minasyaitani. Dan dapat juga perlindungan daripada syaitan dengan tawakal. Warrusulu alaihimussalam hum a'immatul mutawakkilina. Dan para rasul, mereka ini imam bagi orang-orang contoh yang terhebat dalam bab tawakal. Ya, bayangkan perasaan Nabi Nuh. Kita kalau setakat ajak orang 2-3 kali datang kuliah, minggu ni dah ajak, minggu depan dah ajak, lepas tu dah di hati dia cakap aku tak nak. Nak ajak lagi ke? Dah. Orang dah cakap tak nak ajak apa? Tapi kalau 950 tahun ajak benda yang sama, agak telinga orang tu dah nak cakap. Aku tak nak, aku cakap. Kau ajak ke 950 tahun? Dia macam Nabi Nuh tak terbayang ke apa yang dia tengah buat ni sia-sia? Kenapa yang dia fikir? Tawakal. Sebab yang dia tahu usaha. Kalau Nabi Nuh 950 tahun, Muhammad setakat 23 tahun, peliklah kalau untuk dia berhenti hanya kerana benda-benda lain. Jadi sama juga konsep dia dengan semua Nabi. Jadi mereka serahkan kepada Allah apa yang akan berlaku, yang diorang tahu, buat kerja. Sampaikan kebenaran, cegah kemungkaran. Okey. Sebab zaman sekarang ni kita banyak guna logik matematik kan. Makna apa? Kalau buat macam ni akan jadi macam ni, buat macam ni akan jadi macam ni. Jadi kita dah tak fikir lagi dah yang menyebabkan ini jadi macam ni adalah Allah. Yang menyebabkan ini jadi macam ni adalah Allah. Yang mana Allah boleh jadikan ia terbalik. Allah boleh ubah. Aku ni kalau pergi sebut pasal orang ni, kalau pergi cegah kat dia ni, cakap benda ni salah, satgi dia pergi report kat orang tu. Pergi report kat orang tu, satgi orang tu pula pergi cakap kat orang itu. Satgi orang tu pula, lepas tu dia potong gaji aku. Lepas tu pula dia ni kacau bisnes aku kan. Baik aku diam.
So dia tak tawakal kepada Allah. Sebab yang dia risau, logik dia adalah orang tertentu yang akan menyebabkan rezeki dia tertahan. Jadi masa tu dia hilang kebergantungan kepada Tuhan, sebab dia ingat yang menentukan rezeki dia dapat ke tak adalah orang-orang tertentu. Sebab bagi dia terbukti, ada kawan aku ni duk komplain apa macam, terus kena buang kerja. So dia pun cakap, kalau aku komplain juga, nanti aku kena buang kerja, rezeki aku tertahan, so baik aku tak payah komplain. Jadi sekarang ni dia tengah bergantung pada siapa? Dia bergantung pada selain Allah. Kerana diingatkan rezeki dia ditentukan oleh orang-orang tertentu, gaji dia dan seumpamanya. Okey, maka dia akan takut nak cegah kemungkaran. Okey, dia akan takut nak sebut, mencarut ni dosa lah, merokok ni dosa lah, ni dosa lah, ni haram lah. Dia akan takut. Sebab apa? Sebab dia fikir manfaat mudarat tu berkait dengan orang, bukan Tuhan. Kan Tuhan. Sebab kalau dia tahu benda tu salah, yang dia akan fikir tentang kesan daripada Tuhan. Okey. Walaupun saya dah bergantung pada Tuhan ni, tapi betul-betul jadi macam yang saya sangka. Betul-betul jadi macam yang sangka. Habis rezeki saya, habis gaji saya. Sekarang ni yang tarik rezeki tu, yang tarik gaji tersebut siapa? Orang ke Allah? Kalau kita yakin Allah yang tarik, dan kita yakin kita buat benda betul, dan ini kita tahu sebagai ujian, Allah akan ganti tak? Allah pasti akan ganti. Sebab tu kita baca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Allah ganjari aku dengan musibah ni kerana aku melakukan benda yang aku yakin ini betul, tapi gantikan aku dengan lebih baik. Allah yang putuskan. So ni benda yang sangat mencabar dalam bab tawakal. Okey, sebab apa? Sebab kita hanya fokus buat tawakal tu kat benda-benda baik je. Jadi bila benda buruk, bila cakap benda yang betul, okey, yang akan mengundang mudarat pada kedudukan dan seumpamanya, kita play safe. Kita jaga-jaga. Okey. Jangan sakit hati bos sekian-sekian, nanti dia cakap kat orang ni, mulalah. Sampai kita pula nak kena doa, ya Allah bagi aku keberanian untuk mengatakan yang benar. Dan sebab dia bukan lagi satu benda yang normal. Okey. Kalau bincang-bincang pun, kita kena bincang benda ni, semua akan senyap pada bab ni. Macam nanti aku nak kahwin ni, nanti tak ada duit pula, pasal kena ni pula, masalah ni, tak nak aku. Besar ujian tawakal. Nabi Ibrahim Al-Khalil alaihi salam qala, dia menyebutkan Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Tuhan kami, kepada Engkau kami tawakal, kepada Engkau kami kembali, dan kepada Engkau juga nanti tempat kami pulang. Kepada Engkau kami bertaubat, dan kepada Engkau juga tempat kami pulang. Jadi kalau kita tahu kebergantungan kepada Allah, taubat kita hanya kepada Allah, dan kepada Allah kita kembali, patut kita takut kepada selain Allah? Tak patutlah. Bila cakap macam ni, kadang-kadang kat tempat-tempat lain tiba-tiba cakap senang lah. Cakap senang lah, cuba buat, cuba ni, cuba tu. Lepas tu dia suruh main cabar-cabar pula. Betul, boleh jadi yang bercakap pun ada masa dia takut juga. Tapi saya bayangkan, kalau saya cakap benda betul dan kemudian saya takut dalam urusan tertentu sebagaimana orang biasa buat, tapi paling tidak saya dah sebut benda yang betul, maka bagi saya itu lebih utama berbanding saya takut juga macam orang lain dan benda betul pun senyap juga, tak payah cerita. Sebab kalau ditakdirkan disebabkan cakap benda betul ini, Allah pilih salah seorang daripada kita buat benda betul tersebut, maka saya dapat ganjaran dan dia dapat ganjaran, walaupun saya sendiri tak buat. Nanti kita akan sampai kepada satu bab yang special dalam bab ni, iaitu
Kita boleh ajak amar ma'ruf nahi munkar walaupun kemungkaran tu kita sendiri buat. Okey, adakah dia bercanggah dengan apa ni, dengan ayat yang menceritakan tentang apa ni, lima taquluna ma la taf'alun? Kenapa buat benda Allah yang kau sendiri tak cakap? Kenapa cakap benda yang kau sendiri tak buat? Atau ayat apa ni, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum? Patut kau orang ni suruh orang buat baik tapi lupa kat diri sendiri. So adakah kita boleh faham ayat-ayat tersebut maknanya apa? Maknanya jangan tegur kalau diri sendiri pun tak berapa bagus. Jangan tegur orang, jangan nak cegah-cegah kalau sendiri pun lebih kurang sama macam orang lain. Adakah itu maksud dia? Kadang-kadang bila ada orang mula-mula macam ni, cakap, habis tu kau nak tunggu malaikat ke tunggu kau? Nak kata orang yang sempurna datang dulu, okey, tak ada apa-apa cacat celah, tegur baru aku dengar cakap. Aku nak tunggu malaikat lah, tunggu datang. Mimpi lah. Sampai ke mati, dah jumpa dah malaikat. Tak dapat buat apa dah lah, malaikat dah jumpa masa dalam kubur. Nak tunggu yang sempurna kan? Nabi Syuaib sini sebut, qala wa ma taufiqi illa billah. Taufik yang Allah bagi pada aku hanyalah Allah yang boleh bagi, tak ada orang yang boleh bagi. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Kepadanya aku bertawakal dan kepadanya aku bertaubat. Syekh Samu sebut kat sini, wa man haqqaqat tawakkula dakhala al-jannata bighairi hisab. Siapa yang realisasikan nilai tawakal yang sebenar-benarnya, dia akan masuk syurga tanpa hisab. Allahumma ja'alna minhum, ya Allah jadikan kami dalam kalangan mereka yang masuk syurga tanpa hisab, amin. Tapi kena tawakal, kena tawakal pada Allah. Yaqulu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi cerita, okey, sebagaimana hadis Ukashah, yadkhulul jannata min ummati 70,000 bighairi hisab. Dalam kalangan umat aku ada 70,000 orang akan masuk syurga tanpa hisab. Umat Nabi. Okey. So umat Nabi ni daripada zaman Nabi sampailah orang terakhir nanti yang kita tak tahu bila. Okey. So kalau kita kat Malaysia sekarang saja berapa juta apa tu je, kalau campur daripada zaman Nabi sampai ke sudah entahlah berapa, 70,000 daripada semua ni, tak tahu 0.0000001%. Kita pun tak tahu. Sikit sangatlah 70,000 tu. Tapi ada riwayat lain yang dinilai hasan menyebutkan likulli alfin sab'una alfan. Bagi setiap 1,000 tu dia boleh ajak lagi wakil 70,000 orang. Okey, itu pun 70,000 kali 700 atau kali 7,000 macam tu pun masih berapa lah sangat. Point dia, semua ni ada syarat. Nak dapat masuk syurga tanpa hisab, sahabat tanya, manhum ya Rasulullah? Siapa dia orang ni dapat masuk syurga tanpa hisab ni? Okey, kita doa lah moga-moga jadi yang apa tu, yang dia nak buat tol macam mana tu? Tol yang detect apa ni kan, detect number plate je ke apa semua tu, jadi tak apalah nak break kejap-kejap. Okey, RFID pun kena break juga. dah pakai apa ni, so dapat lalu je, lalu terus gerak, tak ada nak stop, tak ada nak kena tanya-tanya. Sonok kan kalau apa ni kan, kalau ada roadblock, lepas tu daripada jauh lagi polis dia, sebab dia pun dah tak larat lah. sebab dah kat ujung-ujung lah. Okey, daripada pukul 10 malam dah sampai 12.30 dah dekat situ, cakap jangan aku tak larat. Kita pun lega sebab rotek dah 2 bulan tak payah. Sonok. Jadi kalau Allah bagi dapat lepas tanpa hisab, apa lagi kegembiraan yang kita boleh bayangkan. Sifat mereka yang selamat ni siapa? Humul ladina la yastarquna wa la yatatayyaruna wa la yaktawuna wa ala rabbihim yatawakkalun. Orang-orang yang tak minta diruqyah, tak tilik nasib, tak yaktawun ni apa ni, dia cuba nak tutup luka dia. Kalau dia luka ke cedera ke, lepas tu dia guna besi panas, lepas tu apa ni, dia jadi masak daging tu dan hilang darah, makna tak darah dah. Okey, so kat sini tiga-tiga ni simbolik
kepada orang yang maknanya dia tak boleh nak bertahan. Okey, bila dia minta ruqyah tak sama dengan orang ruqyah diri sendiri. Walaupun tak salah, kita nak cerita sekarang ni tingkat tawakal yang tinggi. Jadi seolah-olah dalam keadaan dia sakit dan apa semacam, dia lebih rela untuk menahan diri dengan kesakitan, macam kes wanita hitam yang apa tu, yang kena sawan tu. Okey, kan dia datang jumpa Nabi, cakap tolong doa pada Allah sembuhkan aku. Okey, lepas tu Nabi cakap, kalau kau sabar kau dapat syurga, tapi kalau kau nak aku doakan juga kau sembuh. Lepas tu terus dia ubah fikiran, okey aku sabar. Sebab sabar makna apa? Maknanya dia tak bergantungan pada Allah dalam keadaan dia sakit. Okey, tapi lepas tu dia minta, tapi doakan jugalah supaya aurat aku tak tersingkap setiap kali aku sawan. Lala dia dapat dua-dua, dapat sabar masuk syurga, dapat doa Nabi juga. Okey, so jadi macam tu juga tiga-tiga orang ni yang tak minta di ruqyah, tak tilik nasib, ya tatayyur ni kes-kes orang-orang dulu tu asalnya apa? Orang nak keluar, dia tengok dulu keadaan, dia lepaskan burung pergi arah kanan, okeylah, kita pergilah Langkawi. Okey. Tapi burung tu gerak lagi, tak sedap hati aku rasa. Kadang-kadang tak perlu nak tunggu apa-apa pun, dia macam keluar, dia rasa tak sedap hati lah, tak nak. Okey, tak ada justification apa-apa pun. Ini firasat. Okey, ada juga kes-kes ulama-ulama sebut firasatul mukmin. Okey, firasat orang beriman ni kena hati-hati. Itu pun dalam keadaan kalau kita yakin hubungan kita dengan Tuhan bagus. Tapi kalau kita tak yakin, tak payahlah nak bangga-bangga dengan kita punya firasat. Kita yakin hubungan kita dengan Tuhan bagus, okey, kita boleh percaya kat firasat kita. Tapi hadis bila Nabi cakap istafti qalbak, tanyalah fatwa kepada hatimu, kena atas dasar kita yakin hubungan kita dengan Tuhan terjaga. Baru kita boleh tanya hati kita, okey ke tak okey? Firasat seumpamanya. Itu pun dalam keadaan perlu banyak berdoa. Wala yaktawun, okey, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan pada Tuhan mereka bertawakal. Kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi hadis ni memberi mesej pada kita, hatta ganjaran untuk masuk syurga tanpa hisap ni adalah satu ganjaran yang mahal. Okey, sebab kebergantungan penuh kepada Allah akan ada bayaran. Akan ada pengorbanan. Okey, semoga Allah kurniakan kita kekuatan untuk bertawakal dalam segala urusan dalam kehidupan, dan Allah gabungkan kita dan golongkan kita bersama mereka-mereka yang dapat masuk dalam syurga tanpa hisap, kerana bulatnya tawakal mereka hanya kepada Allah. Okey, dan kita akan sambung insya-Allah pada bulan hadapan dengan bab seterusnya, fi'lul asbab la yunafi tawakkul. Okey, melakukan atau memenuhi sebab musabab itu tidak menafikan tawakal. Okey, maknanya kalau dia belajar untuk dapat A, dia keluar kerja, dia buat marketing bila nak menjual bisnes, maka itu tak menafikan tawakal. Dan itu insya-Allah kita akan bincang pada bulan hadapan. Jadi kita berhenti kat situ dulu. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.